Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, Majlis Islam Sarawak MIS telah mewujudkan kumpulan inovatif dan kreatif KIK untuk membantu dalam memperkasa dan mengimarahkan lagi agama Islam di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, beliau bersetuju dengan keputusan mewujudkan KIK dalam kalangan bijaksana dan cendekiawan Islam di Sarawak, yang mana ia merupakan satu solusi yang telah dicapai semasa persidangan Masjid Nusantara yang dianjurkan MIS baru-baru ini. Harapan kita semoga dengan adanya kumpulan inovasi dan kreatif ini yang telah pun diwujudkan dan sedang kita perkasakan, sebut sebagai kumpulan KIK, akan kita pertingkatkan kemampuan mereka untuk terus berusaha bagi melahirkan buah fikiran serta pendapat-pendapat yang bernas pada masa-masa datang dalam usaha kita untuk memperkasa dan mengimarahkan Islam di Sarawak pada masa-masa yang akan datang. Jadi ini yang sedang diusahakan oleh Majlis Islam bersama dengan agensi-agensi Islam di bawah Majlis Islam Sarawak. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, semasa Majlis Perasmian Festival Kreativiti dan Inovasi Islam FESKI 2023 di Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak IIC MIS pada Khamis. FESKI 2023 dengan tema The Beauty of Islam dianjurkan bersempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka serta ulang tahun ke-15 IIC MIS sejak penubuhannya pada tahun 2008. Objektif program ini adalah untuk menerapkan nilai kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda masa kini di samping berkongsi amalan terbaik pengurusan dan penyebaran maklumat dan keindahan Islam serta mengetengahkan kepelbagaian dan kegemilangan seni Islam di Nusantara dan serantau. Terdapat pelbagai aktiviti sampingan yang berlangsung sekitar pekarangan IIC MIS termasuk pameran kesenian Islam, pameran artifak falak dan teleskop, simulasi haji, inovasi robotik, sukan memanah, pertandingan had dan juga gerai muamalah. Hadir sama yang di-Petua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Setiausaha Majlis Islam Sarawak merangkap Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Khalidi Ibrahim dan Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak Abang Muhammad Shibli Muhammad Naili. Terdahulu ketika berucap yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, FESKI 2023 adalah satu langkah awal untuk mengetengahkan elemen kreativiti dan inovasi dalam agensi Islam. Program ini merupakan satu langkah awal kita untuk mengetengahkan elemen kreativiti dan inovasi dalam agensi kita, dan ianya sesungguhnya telah berjalan dengan cukup baik pada hari ini. Mengulas tentang masa depan IIC, Datuk Misnu turut menekankan kepentingan menjadikan pusat tersebut sebagai lokasi bagi inisiatif strategik pintar dalam menyatukan ulama' dan intelektual dari seluruh dunia Islam. Ini merupakan satu langkah awal untuk memastikan agar IIC ini akan terus berkembang. Oleh itu, maka dengan ini saya cadangkan, saya mohon Yang Berhormat barangkali setuju atau tidak, kita akan mulakan langkah awal untuk menguatkan lagi kreativiti dan inovasi di kalangan ahli Islam. Manakala di Kota Semarahan, golongan ibu bapa harus memberi bimbingan, panduan serta asuhan kepada anak-anak termasuk dalam aspek pendidikan seksual. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah menyarankan hal ini adalah untuk menjamin hak anak-anak terpelihara. Sebab inilah perkara yang kita rasa masih diperlukan sekarang ini untuk memastikan bahawa kita dapat memberi kesedaran dan juga dari segi intervensi yang sewajarnya bagi memastikan bahawa dalam komuniti, khususnya dalam kalangan pelajar-pelajar serta ibu bapa, tahu tentang hak anak-anak, tentang apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh. Dan sekiranya berlaku pencerobohan ke atas hak kanak-kanak itu, apa yang boleh mereka lakukan, ke mana laporan harus dibuat dan seterusnya tindakan untuk memastikan dari segi sosio-emosi kanak-kanak itu juga dapat diberi perhatian.
Beliau berkata demikian selepas seminar perdana inaugural lecture Parenting on Sexuality di Pusat Islam Tun Abang Salahuddin, PITAS, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semerahan pada Khamis. Seminar perdana tersebut disampaikan oleh Timbalan Dekan Profesor Fakulti Perubatan Sains Kesihatan, Perubatan Masyarakat dan Kesihatan Awam UNIMAS, Profesor Dr. Razita Syam Safi. Datuk Seri Fatimah menambah seminar itu bertujuan untuk memberi pendedahan berkenaan pendidikan seks yang tidak hanya tertumpu kepada pelakuan seks semata-mata tetapi juga meliputi pelbagai aspek seperti biologi, intelek, emosi, sosial dan juga spiritual. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Seri Fatimah menyarankan agar Kementerian Jabatan serta agensi di Sarawak untuk turut menggunakan perkhidmatan juru bahasa isyarat di setiap program anjuran mereka. Jelas beliau, usaha itu sudah dimulakan kementeriannya dengan kerjasama Persatuan Orang-Orang Pekak Sarawak untuk membantu dalam menyediakan juru bahasa isyarat di mana-mana majlis. Malah katanya usaha itu boleh mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat bahawa golongan pekak dan bisu juga mempunyai aspirasi seperti orang lain. So under our ministry, we try to engage also whenever possible. Bobo is Bobo just now. Yes, Bobo. So engage them, and also from the deaf association to get them also to do a sign language for official functions organized by our ministry, and also we encourage the other ministries which organize state functions to do the same also. This will give exposure to our deaf. And this is what we want, to create awareness in the society that there are people who are different from us, but they have the same kind of aspiration. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Starbucks Signing Store at Vivacity di Kuching pada Khamis. Starbucks tersebut merupakan cawangan yang pertama di Borneo dalam menyediakan peluang pekerjaan untuk individu orang kurang upaya OKU yang pekak dan kurang pendengaran. Cawangan Starbucks Signing Store pertama telah dibuka di Bangsa Village 2, Kuala Lumpur pada tahun 2016 dan kemudiannya diperluas ke Pulau Pinang iaitu di Starbucks Signing Store Burmah Road pada tahun 2020. Paparan berikutnya, raptai penuh untuk lawatan kerja Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke daerah Sebuyau berjalan lancar pada Khamis. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi telah hadir meninjau persiapan terakhir dan juga mendapat gambaran sepenuhnya perjalanan program yang dilaksana mengikut atur cara yang telah ditetapkan di Masjid Baharu Sebuyau dan Chalet Sebuyau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu turut menjemput warga Sebuyau untuk menghadiri majlis perasmian Masjid Baharu Sebuyau dan lawatan ke Chalet Sebuyau yang bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak pada Jumaat ini. Perkembangan selanjutnya, penjawat awam merupakan antara aset yang penting dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat selari dengan harapan rakyat yang kian meningkat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, inovasi tidak semestinya tertumpu kepada penciptaan produk maupun peraturan baharu semata-mata. Sebaliknya, ia juga perlu dilihat dari segi pendekatan menambah baik peraturan dan proses sedia ada. Jelasnya, perubahan keperluan skop kerja kini menuntut penjawat awam untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berteraskan inovasi di samping mengekalkan etika dan budaya kerja yang baik. Ia perlu menjurus kepada kehendak rakyat, pelanggan melalui penambahbaikan proses ataupun prosedur dalaman dengan memasukkan ataupun mengkaji semula peraturan yang sudah lapor. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee dalam Majlis Penangguhan Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Peringkat Jabatan Premier Sarawak di Kuching pada Khamis. Justru katanya, produk inovasi yang dibangunkan atau dicipta harus diaplikasi serta mesti memberi impak yang signifikan kepada pelanggan berdasarkan kehendak semasa. Ciptaan inovasi bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat pertandingan dan untuk memenangi hadiah, tetapi yang lebih penting adalah ia harus dianggap sebagai satu usaha untuk mencapai matlamat dan aspirasi Sarawak untuk menjadi sebuah negara ataupun wilayah yang maju menjelang 2030.
Justru beliau menyarankan ketua-ketua jabatan untuk membuat perancangan dan memastikan setiap produk inovasi yang telah dibangun dan disiapkan akan dilestari serta diperkembangkan sama ada diseragam ke semua cawangan atau diguna pakai oleh agensi lain. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar turut menegaskan penjawat awam untuk terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan penuh integriti dan mematuhi undang-undang serta peraturan sedia ada. Hadir sama Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor, Datuk Jack Aman Luat, Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia HRDM, Datuk Ismail Hanis, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan Wilayah Sarawak, Mahathir Bujang, Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu Cawangan Sarawak, Anwar D. Hajani dan Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS, Datuk Dr. Chai Kim Chung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan Majlis Perasmian Festival Kreativiti dan Inovasi Islam FESKI 2023 pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.